Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar semua. Kita sambung lagi dalam penjana tenaga elektrik part 2. Okey, so sekarang ni tenaga elektrik dijanakan di stesen jana kuasa. Okey, pernah dengar kan stesen jana kuasa? So, stesen jana kuasa ni dia menjana tenaga elektrik dan dibekalkan ke rumah-rumah kamu sebenarnya. Okey, so macam mana? So, tengok situ. Menggunakan sumber tenaga yang tidak boleh baharu seperti diesel, gas asli dan juga arang batu. Okey, so tengok di gambar rajah sini. Okey, gambar rajah ni. Okey, so apa yang terjadi sebenarnya, ini adalah stesen jana kuasa termak, okey, haba. So bahan api dibakar, okey, bila dibakar, air dalam dandang ni macam satu benda yang besar. Okey, air dalam dandang tu mestilah panas. So air tu menjadi steam tadi, okey, dia akan tukarkan wap tu akan memutarkan turbin. Okey, ni ada turbin macam kipas tu, dia turbin tu akan berputar. So bila berputar, ingat cakap tadi macam anchor tadi, bila bergerak dia akan menghasilkan tenaga kan. So penjana tenaga ni akan menghasilkan tenaga elektrik dan disambungkan kepada grid nasional. Okey, national grid tu yang penjana elektrik yang awak nampak tu macam tu. Okey, yang dekat tengah-tengah jalan tu. Okey, lepas tu disambung sampai ke rumah kamu. Okey, ini kita panggil tenaga grid nasional. Okey, grid nasional. So dia akan sambungkan kepada tenaga elektrik. Menara tu akan disambung wayar dia. Okey, sambung sampailah ke mana? Okey, nanti dia akan sampai ke rumah. Okey, rumah elektrik yang kecil tu kan. Biasa kat taman perumahan atau kampung mesti ada satu rumah. Okey, di rumah ni yang akan dibedak-bedakkan tenaga-tenaganya nanti ke kawasan-kawasan rumah. Yang ni kita akan belajar nanti. Okey, belum sampai masanya lagi. Okey, so perubahan bentuknya adalah tenaga kimia. Okey, tenaga kimia sebab bahan api dibakar kepada tenaga haba. Okey, steam tadi, tenaga kinetik turbin itu bergerak, dan last sekali kepada tenaga elektrik. Okey, so itu yang pertama. Terma. Okey, ni solar. Okey, solar pula. Okey, panel suria diletakkan di bawah cahaya matahari. So sinaran matahari ini akan menukarkan tenaga cahaya dari matahari kepada tenaga elektrik. Okey, ni yang simple lah. Okey, ni simple lah, tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Okey, so ini adalah hydroelektrik. Hydro means air. Okey, air. So apa yang berlaku? Okey, so tengok situ. Okey, yang mula-mula air tersimpan dalam empangan yang tinggi. So air dalam empangan yang tinggi. Nampak tadi yang gambar mula-mula tadi. Kemudian air ni mengalir dari aras tinggi ke rendah. Okey, dia turun macam tu. Kemudian bila turun dengan kelajuan yang macam tu kan, dia akan putarkan turbin ni macam kipas. Dia akan putarkan turbin. So turbin ini nampak dia sebelah dengan penjana. So dia akan menjanakan tenaga elektrik. Dia akan menyebabkan penjana tenaga elektrik terhasil. Okey, so kita ada tenaga keupayaan graviti. Okay, graviti daripada kedudukan tinggi, okay, kepada tenaga kinetik iaitu turbin, dan last sekali menjana tenaga elektrik. So bila elektrik terhasil, okay, nampak dia akan dibekalkan kepada menara elektrik. Okay, kemudian akan disambung kepada macam tadi yang saya cakap tadi, sampailah ke rumah kamu. Okay, so Terengganu guna hidroelektrik ya kelas. Okey, Perak guna jana kuasa arang batu. Okey, arang batu. Okey, yang menggunakan angin. Okey, yang menggunakan angin. So tengok situ, angin pun sama, udara bergerak. Okey, bila udara bergerak, dia menggerakkan bilah kipas tu. Okey, turbin akan berputar. So bila berputar, okey, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. So elektrik tadi akan disambungkan pada menara elektrik. Okey, iaitu tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Alright. So tengok untuk nuklear. Okey, untuk nuklear. Alright, nuklear ni biasanya orang putih lah. Dan juga Jepun, okey, guna nuklear. Right, so kita ada tindak balas nuklear. Okey, tindak balas nuklear. Okey, dia akan masukkan uranium, okey, bahan radioaktif di dalam reaktor nuklear ni. Dia akan masukkan di sini. Alright.
So di sini dia akan masukkan, kemudian dia akan berlaku satu tindak balas. Okey, tindak balas. Dia akan buat satu tindak balas kat situ. Kemudian bila tindak balas di situ berlaku, dia akan mendidihkan air. Air akan jadi steam, okey, wap. Steam tu wap. Kemudian dia akan putarkan turbin, ini akan berputar. So bila turbin berputar, dia akan menjanakan tenaga elektrik pada penjana ni. Okey, ingat proses yang cikgu ajar awal tadi. Okey, kemudian dia akan sambung pada menara elektrik. Menara elektrik ni akan sambunglah pada sambung. Okay, so dia akan sambung ke rumah. Alright. So ini adalah stesen janakuasa tenaga nuklear. Okey, mari kita tengok stesen janakuasa Bio-Jisim. Okey, Bio-Jisim dia akan ambil daripada bahan-bahan terbuang kan. Okey, bahan-bahan terbuang tu tadi dia akan menghasilkan gas metana. Okey, gas metana ini akan naik ke atas. Okey, pembakaran metana. Pembakaran metana ni akan menyebabkan air di dalam dandang ini akan terdidih. Bila didih dia akan mengeluarkan steam ataupun wap. Okey, wap ini akan menyebabkan turbin ataupun kipas ini berputar. Kemudian dia akan sambung dengan penjana akan menghasilkan arus elektrik terhasil tenaga elektrik. Okey, disambungkan pada menara elektrik dan disambungkan sampai ke rumah. Right, so ini adalah Bio-Jisim. So perubahan tenaganya adalah tenaga kimia. Tenaga kimia daripada pembakaran bahan api tadi kepada tenaga haba, tenaga kinetik iaitu putaran turbin dan juga tenaga elektrik, penjana elektrik terhasil. Okey, so itu sahaja. Saya harap video ini bermanfaat. Okey. Terima kasih kerana menonton. Okey, bye.